Dia cakap, weh, patung tu berhantu, patung tu berhantu. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So for those yang dah pun subscribe, Pika nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi subscribe. And for those yang belum lagi tekan butang subscribe tu, please tekan sekarang and be my earliest subscriber. So, untuk video kali ni Pika nak menceritakan tentang kisah anak patung. Kenapa sebenarnya banyak kes ataupun banyak cerita-cerita seram dalam cerita Mak Saleh ataupun dalam negara sendiri pun, bila mengaitkan dengan anak patung, korang akan rasa macam benda tu adalah something yang sangat creepy dan seram. Alright, sebenarnya kalau korang tengok balik lah kan, kisah-kisah anak patung yang konon berhantu, kalau korang perasan bentuk dia mesti macam manusia dan dia mempunyai sifat yang cukup. Maksud sifat yang cukup dekat sini ialah mereka mempunyai mata dua, hidung, mulut, telinga ada dua, tangan komplit semua kan. Dan kenapa orang dulu-dulu dalam keluarga Pika contohnya, kalau ada anak patung kan, orang tua dulu-dulu memang sangat marah. Dan biasanya mereka akan macam potong telinga ke, atau mereka buang mata satu ke, sebab mereka cakap kalau nak ada anak patung dalam rumah boleh, tapi kena make sure yang patung tu tak cukup sifat. So mungkin tu juga kot macam patung yang sangat famous, contohnya macam Annabelle. Dia kan, korang tahu kan, korang tengok filem tu semua kan. Dan kalau korang perhatikan, patung yang digunakan tu kan macam komplit kan. Dia macam sifat dia tu memang cukup. Dan mungkin patung tu pun lagi satu dah pun berumur beratus tahun, budak dah tak pakai. So that's why lah ada benda-benda yang mistik yang masuk dalam, orang kata, jadi penghuni kepada anak-anak patung macam tu. Lagi satu patung selain daripada patung Annabelle, mungkin korang pernah dengar tentang patung Okiku yang sangat popular dekat Jepun. Dan mereka katakan yang patung Okiku ni merupakan patung yang paling menyeramkan di negara Jepun. Kenapa dia seram? Sebab kisah dia bermula macam ni. Ada seorang budak ni, dia memiliki patung tu. So maksudnya patung tu macam comel macam tu. Masa budak tu main dengan anak patung tu, tak ada benda yang pelik pun berlaku. Benda ni berlaku pada tahun 1930-an macam tu, right? So dah hampir 100 tahun lah umur patung tu sekarang. And then lepas tuan kepada patung tu, iaitu budak tu, meninggal semasa dia masih kecil. Jadi apa yang family dia buat ialah, disebabkan dia tahu yang anak dia memang sayang sangat dengan anak patung tu, apa yang mereka buat ialah mereka ambil patung tu dan namakan patung tu sebagai patung Okiku. Dan lepas tu mereka ambil patung tu dan mereka letakkan di tempat penyembahan. Dan mereka percaya yang roh anak mereka akan masuk ke dalam anak patung tu. Dan lama kelamaan mereka perasan yang anak patung Okiku tu, dia macam creepy tu, of course lah kan. Dia selain daripada rasa seperti diperhatikan ataupun rasa macam ada something yang misteri ataupun sinister dalam anak patung tu. Dan lagi satu benda yang menyeramkan tentang anak patung ni ialah rambut dia memanjang. Korang bayangkan anak patung rambut dia memanjang. So disebabkan benda-benda yang seram yang selalu berlaku dekat anak patung ni, jadi family ni pun decide untuk bagi anak patung Okiku ni dekat tokong ataupun dekat kuil macam tu lah, untuk dijaga oleh Sami dekat sana. So apa yang Sami ni buat ialah meletakkan dia dekat satu sudut ni, dan mereka kata yang mereka kena potong rambut patung tu secara berkala, sebab rambut dia makin lama makin panjang. Mestilah pelik kan, anak patung rambut dia macam memanjang. Okey, selain patung Okiku yang di Jepun tu, patung yang seterusnya pula yang sangat seram ialah Robert the Doll. Yang ni merupakan patung yang dibuat pada tahun 1904. So basically sekarang umur dia dah macam 116 tahun kan. Dan mereka cakap patung ni bukan setakat menyeramkan disebabkan dia punya rupa dengan dia punya bentuk tu pun kita tengok memang dah macam dah antik sangat kan. Dan lagi satu, ada banyak sangat kes yang mana tuan-tuan dia ni, pemilik dia ni, selain dia orang dapat mimpi buruk dan mereka rasa macam diperhatikan ataupun macam ada something tu kan, selain daripada tu,
ada seorang pemilik dia yang kira yang paling last lah kot, menjerit malam-malam. Lepas tu bila parent dia datang, dia bagi tahu sebenarnya yang patung Robert tu bangun dan lepas tu mencekik dia, macam patung tu nak dia mati macam tu. So that's why parents dia decide untuk tak nak lagi ambil patung tu, tak nak lagi jaga atau simpan patung tu, dan mereka telah pun memberikan patung tu kepada satu museum dekat Florida untuk disimpan. And surprisingly, sekiranya kalau korang pergi dekat museum tu dan korang tengok patung Robert the Doll tu, let's say kalau korang macam nak ambil gambar kan, korang kena minta izin dulu. Sebab dah terlampau banyak kes yang mana kalau orang tu macam ambil gambar Robert the Doll ni tanpa minta izin, orang tu mesti akan dibayangi sesuatu yang sangat buruk. Maksudnya mungkin datang dalam mimpi ataupun mungkin datang macam satu lembaga atau kelibat. Alright. And then ada juga beberapa kes yang bila mereka cuba untuk ambil gambar Robert tu, kamera mereka macam tak berfungsi. Okay, so mungkin korang kata, alah tak seram lah semua kisah yang tu tadi berlaku dekat negara orang putih kan. So Pika pun nak bagi tahu lagi satu cerita tentang anak patung juga yang sangat seram yang berlaku di negara jiran, iaitu di Singapura pada tahun 2014. Pada satu hari, penduduk dekat satu jalan ni, Jalan Huogong macam tu lah, mereka terkejut sebab ada satu anak patung yang bersandar dekat satu pokok dekat jalan tu, dan mata anak patung tu pula diikat dengan satu kain putih dengan perkataan Bismillah. So dekat patung tu pun ada satu nota kecil tau, yang dia tulis macam malanglah sesiapa yang cuba untuk buka ikatan mata anak patung tu. So orang pun buatlah spekulasi yang mereka kata mungkin tuan asal dia dah tak tahan dengan macam-macam kes misteri yang ada dekat patung tu. So that's why dia decide untuk letak anak patung tu dekat batang pokok tu kan. Sebab lagi satu, mungkin tuan dia tutup mata anak patung tu sebab mungkin dia percaya yang patung tu tak jumpa jalan balik. And then surprisingly, pada hari kejadian juga ada satu apartmen dekat sebelah tu, ada satu kes yang mana seorang lelaki ni telah pun membunuh diri, dijumpai tergantung macam tu lah. So orang pun macam lagilah rasa yang patung tu sebenarnya membawa sesuatu benda yang tak elok. So ada yang cakap mereka panggil ustaz dan mereka buang patung tu dekat sungai ataupun dekat laut kot. Okay, tadi kes dekat Singapura. So sekarang kita jump dengan kes dekat Malaysia pula. Okay, benda ni berlaku tak silap Pika tahun lepas kot, di mana ada seorang perempuan ni, dia cakap yang dia beli satu anak patung untuk anak dia. Dan dia pada mulanya tak ada benda yang pelik pun yang terjadi, sebab anak dia memang sayang gila-gila dengan anak patung ni. Anak dia selalu main, and then kalau let's say anak patung tu tak ada, anak dia macam menangis. Pada mulanya dia tak rasa something yang pelik dengan anak patung ni, sampailah mereka pun berpindah ke Kelantan dan mereka pun bawa jugalah anak patung tu. Pada masa itulah mak dia mula rasa something is not right tentang patung tu, sebab pada malam-malam mereka dapat dengar macam bunyi tangisan ataupun dapat bunyi macam bunyi guli, dapat bunyi perabot yang ditarik semua kan, walaupun sebenarnya tak ada orang. Dan paling menakutkan ialah bila mak dia cerita pada satu malam ni dia terbangun sebab dia rasa yang katil dia tu macam seolah-olah digoncang oleh sesuatu yang sangat kuat. So bila dia bangun, dia macam tengok sekeliling, macam siapa goncang kan. Lepas tu dia memang sangat terkejut sebab bila dia tengok dekat hujung katil dia tu, yang ada dekat hujung katil tu ialah anak patung tadi. So dekat situ dia mula rasa macam tak sedap hati. Dia memang yakin yang sebenarnya patung tu mempunyai something yang tak elok. And then apa yang dia buat ialah dia, ada yang kata dia jumpa dengan ustaz, dan lepas mereka macam adalah perubatan Islam macam tu. So apa yang mereka buat ialah mereka telah pun membakar patung tu. Jadi dengan tengok pada persamaan yang ada pada anak patung tu semua kan, Pika harap kalau ada yang nak beli anak patung untuk beri dekat anak, kalau boleh korang elakkan lah kan. Sebab
orang kata lebih baik korang beli benda-benda lain untuk diberi main dekat anak-anak korang tu. Okay, bukan setakat dia ni macam seram, tapi sebenarnya ada satu hadis yang pernah meriwayatkan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung dan lukisan. Jadi kalau boleh korang elakkan beli anak patung. Bukan setakat anak patung tu seram, tapi sebenarnya ia pun tidak digalakkan dalam Islam. So, Pika rasa itu sahaja video Pika kali ini berkenaan kisah seram yang berkaitan dengan anak-anak patung. And hopefully korang mendapat sedikit cerita dan juga pengajaran daripada kisah-kisah yang Pika cakap tu. So, jangan lupa untuk like, subscribe and share kalau korang nak. Please subscribe pada yang belum subscribe. Dan pada yang dah subscribe, Pika nak ucap thank you so much lagi sekali. Right, so see you soon in my next video. Thank you again for watching and bye!